Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam channel My Hobby. Okey, seperti mana biasa, My Hobby mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe channel My Hobby, dan juga terima kasih banyak-banyak kepada semua pengguna teknik keabadian momentum. Dan di sini juga My Hobby mengucapkan dan sentiasa mendoakan agar semua pengguna mendapat profit yang konsisten setiap minggu ataupun setiap bulan dan setiap hari, terutama setiap hari. Okey, seperti biasa hari ini kita nak kongsi berkenaan exit port di sebelah bawah pula, iaitu untuk sell. Minggu lepas kita exit port untuk buy, dan hari ini kita nak kongsi exit port untuk sell. Kebetulan dia ada price untuk sell kali ini, jadi kita boleh kongsi untuk sell. Okey, terutama kita tengok yang price 3 hari lepas. Okey, 3 hari lepas, di sini 1 hari. Okey, sini 1, 2, 3. Okey, 3 hari lepas. Okey, kita boleh nampak price semalam dia mula exit di sini. Dia mula exit di sini. Kemudian bila price hari semalam dia turun di sini, dia ada exit daripada zone ini. Dia exit dari zone 3 hari lepas, 4 hari lepas. Okey, dia exit dari situ semalam. So kita pun terus masuk sell semalam. Kita sell di sini semalam 1. Kemudian kita buy semula semalam 1 di sini. Dan semalam juga kita entry sell semula di sini sampailah ke pagi ini. Sampai pagi ini kita tak close, kita biar aja, dan pagi ini kita masuk semula di sini, sell semula. Sebab apa kita sell semula pagi ini? Sebab dia masih lagi zone cross ataupun dia exit port 4 hari lepas. Okey, sini hari pertama, kedua, 3, 4, dan hari ini dia masuk hari ke-5, ke-6 hari ini. Ataupun kita ambil 3 hari saja boleh, maksimum kita ambil hari ke-3 lah. Okey, kita kira dari sini yang semalam 1, 2, 3, 4 sini. Okey, 4 hari dia exit sebanyak 4 hari. Dan semalam, terutama semalam hari pertama dia exit, dan hari ini dikira hari kedua dia exit lah. Okey, ni exit yang pertama di sini, hari ini exit yang kedua lah. So hari ini kita entry lagi pagi tadi untuk sell dan kita akan hold sampailah CCI ni mencecah 175 semula. Apabila CCI mencecah 175 semula, kita boleh close kalau nak close. Kalau tak nak close pun price akan naik semula lah. So di situ ada sedikit kerugian jika kita tidak close. So untuk mendapat profit yang maksimum, setiap kali dia turun kita close, dia naik kita close, dia turun kita close. So kita akan dapat profit yang maksimum setiap hari. Kalau kita tak close, kita cuma dapat satu hala sahaja. Kalau kita close dan kita buy semula, kita close, kita buy, kita sell, jadi kita boleh dapat triple ataupun sampai 5 kali ganda lah setiap hari. So yang ni kita boleh hold sampailah CCI, sampailah dia punya MA ni bersilang di H1. Apabila MA itu bersilang, kita boleh tengok di H4 pula. Di H4 ini price dia tak di H4 price dia akan sampai di paras sinilah, paras level buy 3. Sekiranya di H4 price yang sekarang sampai level buy 3 dan CCI pun sampai 175, okey, berarti H4 akan naik semula. So H4 akan naik semula paling tak sampai paras level line kosong, level kosong. Sekiranya price di H4 naik sampai level kosong sini dan berjaya tembus sampai atas, berarti H4 valid buy semula, sebab H4 ni memang masih buy. H4 masih valid buy.
So apabila price ini yang turun sekarang dia berjaya tembus line kosong itu, berarti semua sell H1 tadi kena close dan kita boleh entry buy semula untuk H4. Tapi kalau di H1 tadi kita H1 tadi paling selamat seperti mana biasa untuk kita nak selamat apabila price sampai di level 175 sini, memang kita close semua entry dan kita boleh buy semula sampailah H1 naik semula di level sini. Kita close dan kita sell semula sampailah satu tahap H4 juga berubah ataupun H4 masih kekal buy. Okey. Apabila H4 kekal buy macam tadi, maka buy di H1 boleh hold untuk bawa ke TF H4. Dia sistem forex ni memang macam tu lah. Dia akan sentiasa kita kena sentiasa follow dia punya TF dia. Okey, macam sekarang ni TF M15 masih valid sell, so kita tak perlu risau untuk M15. Sekarang ni kita tengok dekat H1. H1 dia punya sell dia hampir valid. Sebab apa? Line tu dah mula mengecil dan akan bersilang. Manakala di H4 pula dia masih valid buy. So H4 ni kemungkinan dia akan buy semula. Sebab apa? Sekarang ni H4, untuk tempoh H4 kita tengok dia punya valid dia sini ya. Sini dia sell dan dia buy sampai limit dia, dan dia sekarang ni dia break. Dia break untuk H4 ni kemungkinan dia akan naik semula. Itu untuk H4. So dia tak akan sampai bawah sini lah untuk H4. Untuk H4 dia tak akan sampai sini. Tak akan sampai. Sebab apa? Sebab dia masih valid ni ya. Dia masih valid buy. So dia hanya break untuk satu perjalanan dari sini. Satu perjalanan yang kedua untuk break dia punya H4, dan dia akan naik semula lah untuk H4. Tapi untuk H1 ni, untuk H1 pula dia akan jadi macam ni lah. Dia akan sampai sini 175. Berarti price pada hari ni dia akan sampai sekitar sini, sekitar 1806, ataupun tak sampai, sebab ini pun dah terlalu low lah untuk H1, sebab dia dah lebih dari dia punya tapi kalau untuk maksimum dia belum sampai lah, tapi dia tak akan sampai lah, mungkin hanya sekadar sini sahaja. Kemudian dia akan naik semula lah, akan naik semula. Untuk valid H4 tu mungkin hari besok atau lusa lah, sebab hari ni baru Rabu ya. Ini Rabu. Berarti untuk mingguan dia masih lagi. Kita tengok mingguan dulu lah. Kita tengok mingguan jap. Yes. Kita tengok mingguan dulu. Okey, untuk mingguan ni dia masih valid untuk shadow. Untuk mingguan dia masih valid buy. So dia akan buat shadow untuk candle week 1 dulu. Okey. Penurunan sekarang ni adalah standard untuk shadow. Kemudian dia akan naik. So dia turun sedikit-sedikit, itu biasa dalam 800 pip untuk membentuk shadow. Macam ni shadow dia ni melebihi paras 800 pip untuk week 1 macam ni. Ini lebih pada 800 pip Itu hanya sekadar shadow. Ni standard shadow dia ni pun standard shadow yang berlaku ini besar sangat. Standard shadow yang berlaku ini pun sekitar 1200 1000 pip. Okey, shadow ni sahaja 1000 pip. Okey, untuk week 1. Berarti yang sekarang ni pun shadow dia ini yang berlaku sekarang sekitar 900 pip.
So apabila dia reject nanti dia akan bentuk shadow yang complete, iaitu sekitar 900 pip. Itu untuk shadow week 1 sahaja. Itu adalah normal. Itu normal shadow untuk week 1 sekitar 1000 ataupun 900 pip hingga 1200 pip. Itu shadow standard shadow untuk week 1. Kita tengok semua sepanjang shadow ni memang sekitar tu dah dia punya paras rejection dia. So untuk week 1 ni dia masih valid buy lah. Untuk H4 tadi pun dia masih valid buy. Cuma sekarang ni dia tengah buat okey, satu lagi tanda dia sebab dia ada doji tengah tu H4. H4 satu lagi dia ada doji. Okey, doji ni kebiasaan candle H4 akan turun sama besar dengan candle sebelumnya. Okey. Berarti candle ini dia akan turun sampai paras dia lah. Paras H4 iaitu level buy 1. Okey, dia akan sampai level buy 1 di sini dan dia akan naik semula lah. So untuk H4 pastikan level sell yang sedia ada ni sampai di level buy 1 di H4 kita kena close dan kita boleh masuk buy. Masuk buy dalam erti kata di sini kita tanda sekitar 1809 Kemudian kita tengok di H1. Di H1 1809. Okey, sekitar sini ya. Kita sini. Okey, berarti H1 sampai situ kita close dan kita boleh entry buy. Automatic dia akan sampai sekitar 175 lah, CCI sekitar 175. Okey, 1809 di sini dan kita boleh entry buy semula untuk valid di H4. Ketika ini pun H1 mungkin dia akan naik semula di sini dan dia akan turun sikit sampai hari Khamis. Hari Khamis atau hari Jumaat barulah H4 tu valid sepenuhnya. Cuma kita boleh buy di H1 untuk maksimumkan perjalanan dia dan H4 valid buy. Mungkin hari Khamis atau hari Jumaat. Sekarang ni kita cuma untuk jangka masa yang pendek ni kita boleh ambil di H1 dan juga M15. Okey. Saya harap semuanya dapat fahamlah. Tapi kalau kita nak secara tepat agak susah lah sebab kita setiap analisis tu dia berlaku setiap kali berlakunya price masa. Apabila price masa tu berubah maka analisis itu boleh berubah. So kita boleh analisis berdasarkan price ketika dia sedang bergerak. Okay, setiap analisis tu tak semestinya dia tepat lah. Sebab apa? Sebab dia berlaku berdasarkan price. Apabila berlakunya secara rombakan mengejut dan price ataupun candle tu berubah secara mengejut, maka setiap analisis tu akan berubah. Okay. So kepada trader di luar sana, dia kena sentiasa melihat perubahan pada price lah di semua TF. Semua TF tu sangat berguna untuk kita buat analisis. Sejauh mana kita pemahaman kita dan sejauh itulah kita boleh analisis, terutama dalam teknik TKM ni lah. Dalam teknik TKM ni paling senang analisis, kita tengok je dia punya setiap level tu. Setiap level tu memang ada fungsi dia. Okey, macam sekarang kita boleh nampak dia punya level H1 dah mula bersilang dan agak mengembang. So dia akan sampai sekitar tadilah 1809 ni lah. 1809 dan CCI mungkin akan sampai 175. So kita boleh break dulu di situ dan kita boleh masuk buy. Kita buy sampailah level buy 1 atau level buy 2. Sekiranya price masih aktif kita boleh hold. Kalau price mula break kita boleh close dan kita masuk sell semula. Okey, sampai situ saja dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.